Okay. Alright, so jam dah menunjukkan pukul 9.10. So saya rasa kita mulakan kelas kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okay, so seperti biasa, selamat datang. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada kelas Isnin, slot Beyond Money, anjuran Gravity Circle. So sebelum tu, mari kita mulakan kelas kita malam ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik. So sekali lagi, terima kasih kita ucapkan kepada yang hadir. Kita ada for up to 9-11 malam ini seramai 12 orang. Okay, so sila wang-walkan kepada downline anda, okay, to join. So insyaAllah setiap minggu kita di Gravity Circle cuba untuk bawakan topik-topik yang berbeza untuk kita kongsikan kepada anda lah. So basically-nya kita nak bagi ilmu yang berbeza-beza untuk anda. So kita cuba cari speaker, kita cuba cari muka-muka baru untuk kongsi dengan anda. So apa yang kami di Gravity Circle harapkan untuk you all memberi support kepada kami supaya kita nak memeriahkan lagi kelas ini. So jumputlah downline masuk seramai-ramai yang boleh. Okay. Right, so seperti biasa, kelas Isnin ini akan kita bawakan untuk anda 2 slot. Which is yang pertama, kita akan bawa speaker untuk buat sharing atas topik-topik yang kita rasa bermanfaat untuk dikongsikan kepada anda yang related dengan platform Continental. Right? So yang kedua, of course, because we're talking about pergerakan harga emas, so kita nak tengok macam mana, apakah implikasinya dengan current situation. Kita namakan slot apa yang ada buka speaker tu sila mute-kan. Okay. So household bila masuk je Zoom, minta you check you punya speaker sama ada dah mute ataupun tidak. So kita tak nak mengganggu perjalanan supaya orang lain nanti alamak apa tu dengar bising lah, macam-macam bunyi dekat belakang. So minta you all alert untuk pastikan once you klik je untuk join Zoom link kat mana-mana lah kan. So pastikan mic you sentiasa berada dalam keadaan mute. Okay, so alhamdulillah keep increasing, dah ada 14 orang. So saya nampak dalam ni mostly memang yang lama lah sebenarnya. Okay, yang lama-lama yang nak refresh, okay, alhamdulillah tak apa. Dan juga nak dapat ilmu barulah. Of course kita sentiasa kena dengar, kena ambil ilmu yang baru dengan speaker-speaker yang berbeza insyaAllah. Okay, seperti biasa, saya perkenalkan diri saya, Fazila, salah seorang founder di Gravity Circle. So founder Gravity ada 2 orang, which is saya dan juga Puan Alfaiza Abdullah. Alright, so tanpa membahas lagi, so kami tu 9.14 dah, so kita ada Mr. Knight. So slot pertama kita, malam ini kita nak bersama dengan Mr. Knight yang seperti biasa yang akan tahu, yang akan mengupas mengenai pergerakan harga emas dan apakah kata implikasinya terhadap technical dan fundamental analysis. Okay, Mr. Knight dah bersedia? Even dia nak apply, dia akan turun dulu. Mr. Knight dah bersedia? Dah. Alright, okay. So saya silakan Mr. Knight. Okey, terima kasih kepada Puan Fazila. Boleh dengar ke saya punya suara ni? Boleh kan? Right, boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Okey, so malam ni kita akan mulakan untuk slot pertama kita dengan Market Outlook. Okey, untuk edisi 7
Ogos tahun 2023. Jadi apa yang kita akan lihat pada hari ini? Okey, apa yang kita akan lihat hari ini dalam market outlook kita adalah kita akan melihat macam biasa, okey, iaitu perkara-perkara basic yang perlu kita tahu untuk pergerakan harga emas ni, perkara-perkara biasa yang kita perlu update. Okey, kalau tak secara mingguan pun at least secara orang kata apa? Kalau tidak secara harian pun at least secara mingguan lah. Okey, mingguan sekali ke dua kali kita perlu ada update tentang pergerakan harga emas ni. Sebab apa? Sebab harga emas ni, okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dia bergerak, okey, 24 jam 5 hari seminggu. Jadi kalau katakan kita tak dapat update dalam seminggu tu, kemungkinan okey, kita akan terlepas beberapa peluang-peluang keemasan, okey, peluang-peluang yang menarik ataupun harga-harga yang menarik yang orang kata apa, dibuat oleh pergerakan harga emas ni. Jadi at least dapatkan, okey, minimum tu kalau tak dapat nak buat seminggu dua kali, awal dan penghujung minggu dapatkan seminggu sekali. Untuk update pergerakan harga emas ni, untuk kita tahu pergerakan harga emas minggu ni macam mana dan apa projection untuk minggu hadapan, untuk supaya kita ada orang kata apa, persediaan. Okey, persediaan untuk harga emas yang akan datang macam mana. Okey. So, untuk hari ini macam biasa kita akan kupaskan untuk dari segi fundamental analysis. Fundamental analysis tu kita akan melihat, okey, dari segi perkembangan ekonomi. Ekonomi di mana? Okey, kita akan melihat, okey, secara general kita akan lihat perkembangan ekonomi dunia. Okey, dan kita nak pergi spesifik sikit kepada perkembangan ekonomi di Amerika. Okey, sebab apa kita memilih Amerika? Okey, padahal kita duduk di Malaysia. Kenapa kita memilih untuk melihat pasaran Amerika? Okey, disebabkan oleh pergerakan harga emas ni adalah disandarkan dengan mata wang Amerika, iaitu US dollar. So dekat sini apa yang perlu faham adalah setiap pergerakan US dollar dia akan trigger perubahan di harga emas. Kejap lagi saya akan saya kongsikan konsep asas dia di antara pergerakan dolar dengan pergerakan emas. Bagi yang tak tahu lagi simple diagram dia kita boleh letakkan macam ni. Iaitu pergerakan dolar ni akan sentiasa berlawanan dengan pergerakan harga emas. Kalau katakan dolar ni meningkat, dolar ni harga dia jadi mahal, emas akan jadi murah. Maksudnya harga emas akan turun. Tetapi sekiranya dolar yang melemah, harga emas akan meningkat. Itu pergerakan asas yang perlu kita tahu di antara harga emas dan harga US dollar. Kenapa harga emas naik hari ini? Kenapa harga emas turun hari ini? Dia ada hubung kait dia dengan pergerakan US dollar secara harian. Okey? Itu yang kita nak tengok dalam fundamental. Lagi apa lagi kita perlu tengok dalam fundamental? Okey, kita sebut tadi kita nak melihat tentang perkembangan ekonomi. Okey, macam mana kita nak dapat update perkembangan ekonomi? Okey, ada dua perkara utama, iaitu kita memerhatikan economic news, berita ekonomi, update-update yang terbaru. Okey, apa berita-berita yang terbaru untuk pasaran dalam Amerika. Dan yang kedua, kita nak memerhatikan economic data ekonomi. Okey, data-data ekonomi ni dia ada dalam pelbagai bentuk, pelbagai sektor yang memberi bacaan data-data ekonomi. So benda ni kita tak perlu ambil secara detail pun. Kita hanya perlu tahu, okey, paling asas dia sekian data ni membawa kesan apa kepada mata wang dolar. Jadi kita dapat buat projection untuk pergerakan harga emas direct terus. Contoh, saya ambil contoh, okey, minggu ni kita ada satu data ekonomi yang dipanggil sebagai CPI. CPI ni adalah singkatan dia. Okey, CPI ni adalah singkatan. Bahasa panjang dia, okey, adalah Consumer Price Index. Apa itu Consumer Price Index?
Consumer Price Index ni, okey, bermaksud indeks harga pengguna. Bermaksud data ni dia mengukur perubahan harga barang dalam pasaran. Sebab tu nama dia indeks harga pengguna. Okey, dia membaca perubahan harga barang. Sama ada harga barang tu meningkat naik ataupun harga barang tu jatuh. Di mana kalau kita tahu, benda yang paling dekat, okey, perkara yang paling dekat dengan harga barang ni adalah inflasi. Kalau katakan harga barang naik, bermaksud terdapat kesan inflasi dalam pasaran. Kalau katakan harga barang ni jatuh, bermaksud okey, berlakunya deflation. Okey, berlawanan dengan inflasi. Okey, so CPI ni secara idea dia adalah perlu berada di satu nilai yang optimum. Bermaksud bukan katakan bila CPI meningkat ni dia akan mencetuskan inflasi, ya, tetapi itu kalau katakan bacaan CPI ni tinggi. Dia ada bacaan yang optimum dia. Okey, seperti yang digariskan oleh bank US ataupun bank negara US yang dikenali sebagai Federal Reserve, bacaan yang dikeluarkan untuk nilai optimum oleh Federal Reserve adalah sebanyak 2%. So tinggi daripada 2% bermaksud okey, CPI berada dalam keadaan yang tak begitu baik. So ni akan membawa kesan yang negatif kepada dolar, akan menyebabkan nilai mata wang dolar untuk jatuh. Sekiranya berada di paras 2%, okey, maksudnya dolar berada dalam keadaan kukuh. Kalau katakan rendah sangat, sehingga ke paras yang negatif, itu juga akan menyebabkan nilai dolar untuk melemah. Okey, itu untuk CPI. Dia mengukur okey, indeks harga pengguna ataupun harga barangan. So benda-benda ni yang kita perlu ambil tahu, benda-benda ni yang kita perlu update. Update kita punya pengetahuan secara weekly untuk kita tahu data yang keluar pada minggu ni memberi kesan apa kepada pasaran. Okey, yang mana secara tak langsung kita dapat expectkan data yang ke depan. Kita dapat fokus untuk data yang ke depan. Contohnya CPI ni, dia akan memberi kesan kepada berita yang ke depan. Iaitu berita apa? Berita ekonomi yang berbentuk seperti FOMC. Yang mana CPI ni diperhatikan oleh Federal Reserve. Untuk Federal Reserve membuat sebarang perubahan dasar. Okey, dalam pengumuman dasar dia untuk yang akan datang. Iaitu kemungkinan pada bulan September nanti kita akan ada lagi sekali FOMC dan juga Federal Fund Rate. So yang tu yang akan diambil kira oleh Federal Reserve adalah apa yang dicapai dalam CPI dan data-data yang lain. Okey, itu data CPI. Yang mana data CPI ni akan dikeluarkan 10 Ogos. Okey, 8:30 malam. Yang ni kepada yang tanya, ini waktu Malaysia ke? Ataupun ni waktu US? Sebab kita tengah tengok data ekonomi US kan? Okey, ini adalah waktu Malaysia. Jadual yang saya tunjukkan ni dalam bentuk waktu Malaysia. Okey, so 8:30 waktu Malaysia hari Khamis 10 Ogos. Okey, data CPI ni akan rilis. So siapa yang tak pernah tengok efek economic data terhadap pergerakan harga emas, okey, boleh tengok pukul 8:30 tu. You tengok, okey, ketika data tu rilis, you buka juga harga emas. You lihat macam mana pergerakan, perubahan dia. Okey, bagaimana harga emas tu menjadi agresif. Okey, ketika data ni dikeluarkan. Okey, cuba tengok pergerakan dia. Okey, tiba-tiba bila data ni dikeluarkan, harga tu akan menjadi agresif. Okey, ataupun kita panggil dia akan jadi volatile. Ada pergerakan-pergerakan besar berlaku dalam satu masa yang singkat lah. Okey, bergantung kepada result data tersebut. Sama ada data tersebut membawa kesan yang positif kepada dolar yang menyebabkan harga emas jatuh, ataupun result data tu membawa satu kesan yang negatif kepada dolar yang menyebabkan harga emas tu naik. Dan dia punya formula bacaan dia, tapi formula bacaan dia saya tak ajar pada malam ni lah. Malam ni just kita nak bagi review news apa yang akan keluar dan apa pandangan kita untuk news tersebut. Seterusnya kita ada news pada hari Jumaat.
Okey, berbentuk ekonomi data juga, iaitu yang penting. Okey, PPI. Tadi kalau CPI kita bercerita tentang indeks harga pengguna. Pengguna ni maksudnya kita lah. Okey, end user. PPI pula adalah Producer Price Index. Tadi pengguna iaitu consumer, sekarang ni producer. Okey, orang yang buat the product. Okey, orang yang keluarkan produk tu. Okey, indeks harga pengeluar ni bermaksud okey, perubahan boleh dikatakan sebagai raw material yang didapatkan oleh producer untuk membuat satu produk. So kalau katakan kos okey untuk membuat satu produk meningkat, ni dia akan bagi kesan juga kepada CPI, tetapi CPI yang akan datang. So PPI ni kebiasaannya okey digunakan sebagai indikator awal. Okey, untuk detect CPI yang ke depan akan meningkat atau jatuh. Okey, itu adalah PPI. PPI juga dia akan keluarkan dua, core PPI dan juga PPI. Okey. Kemudian kita ada consumer sentiment. Okey, consumer sentiment ni adalah tinjauan. Okey, tinjauan untuk melihat kepuasan pengguna terhadap okey harga barang. Ini juga dia akan keluarkan indeks sama ada bertambah ataupun berkurang. Itu juga akan dikeluarkan pada hari Jumaat. Okey, 11 Ogos. So ini adalah antara news-news yang akan kita highlightkan pada minggu ni. Kalau kita lihat, okey, starting daripada 7 Ogos hari Isnin, kita dah ada news yang akan diriliskan. Okey, hari Isnin ada 2. Okey, hari Selasa ada lebih kurang 5. Tetapi kenapa kita terus lompat pada hari Khamis? Kenapa kita skip hari Isnin, hari Selasa dan juga hari Rabu? Disebabkan Isnin, Selasa dan juga Rabu, okey, kita ada news yang dikategorikan sebagai tak begitu penting. Macam mana kita tahu news tu tak begitu penting untuk kita lihat, untuk kita monitor? Okey, kita lihat dia punya label warna dia. Kalau kat sini kita ada warna-warna dia. Okey, news ni dikelaskan untuk label warna dia. Dia berwarna. Yang mana setiap warna ni dia membawa maksud dia tersendiri. Okey, maksud kesan dia kepada pasaran. Kalau yang berwarna merah, okey, ini dia memberi high impact, kesan yang besar kepada pasaran. Apa maksud kesan yang besar pada pasaran ni? Tak faham. Maksud dia, kalau katakan news ni release, okey, you akan lihat harga tu akan melakukan pergerakan yang volatile. Macam saya katakan tadi, pergerakan yang besar. Ataupun bahasa mudah ni, market ni akan bergegar lah. Okey, you akan nampak perubahan-perubahan harga ni secara mendadak. Akan kecoh lah. Okey. Okey, dia akan kecoh. You akan tengok, oh, harga emas jatuh sekian-sekian persen. Okey. Itu adalah selalunya disebabkan oleh news yang high impact. Kemudian kita ada yang kedua. Yang kedua yang berwarna orange. Okey, yang berwarna orange ni apa pula? Yang berwarna orange ni merupakan medium impact punya news. Yang ni high tadi di medium. Okey, medium impact ni macam mana? Medium impact ni dia punya kesan okey tak seperti high. Dia half lah kesan dia. Okey, yang mana medium impact ni kesan dia selalunya kita akan nampak ketara bila katakan pada hari tu tak ada news yang high impact. So kita akan nampak kesan medium impact ni akan dominate pasaran. Tapi kalau katakan medium impact ni keluar, okey, bersama-sama dengan high impact, selalunya yang perlu kita monitor, yang perlu kita utamakan, dia punya result adalah high impact. Kemudian adalah yang ketiga yang boleh dikatakan you boleh terus KIV kan. Tak perlu tengok pun. Letak tepi je news ni, tak perlu monitor. Iaitu low impact yang berwarna kuning. Yang mana low impact ni, dia punya bacaan data result dia, okay, sebenarnya memberi kesan kepada pasaran dalaman Amerika. Seperti pasaran antarabangsa, international market. Okay, seperti cross instrument gold spot ni you tak akan nampak kesan. Sebab apa? Sebab dia tak memberi perubahan yang besar kepada indeks pergerakan dolar.
Jadi dekat situ untuk perubahan harga emas tu you tak akan dapat kesan yang begitu ketara lah. Okey, untuk low impact punya news. So ini impact punya news. Okey, utamakan yang berwarna merah. Okey, kalau tak ada warna merah baru you tengok untuk warna orange. Warna kuning perlu tak? Warna kuning tak perlu. Warna kuning ni low impact. Sangat jarang dia memberi kesan kepada pasaran. Lagi-lagi pasaran harga emas. Okey, itu antara sedikit guide untuk kita lihat macam mana kita nak baca news ni. Ada lagi step-step dan teknik-teknik yang boleh saya ajar, tapi saya tak akan kongsikan pada hari ini lah. Okey, hari ini kita nak more kepada kita nak melihat apakah data-data yang penting yang perlu kita perhatikan. Tadi kita dah berbincang tentang CPI. Okey, CPI apa yang ditargetkan untuk minggu ini? Okey, kalau dilihat untuk CPI. Okey, nampak tak? Okey, kalau kita perhati, kalau monitor kan, okey, secara mendalam. Kalau siapa yang follow rapat perubahan CPI ni, okey, dia akan lihat ada sedikit tanda-tanda untuk perubahan CPI ni. Yang mana CPI ni, okey, siapa yang follow rapat, sejak daripada langkah drastik yang dibuat oleh Bank Pusat Amerika untuk menurunkan nilai CPI. Sebab dulu, bukan dulu sangatlah, tahun lepas, nilai CPI ni pernah mencecah paras yang paling tinggi sepanjang 40 tahun. Iaitu 9.1%. Yang mana okey, bacaan CPI ni juga membawa maksud kepada bacaan inflasi. Maksud inflasi di sana pada tahap 9.1%. Kritikal atau tidak? 9.1% tu sangat kritikal. Paling buruk dalam sejarah ekonomi Amerika sepanjang 40 tahun. Cuba bayangkanlah, sepanjang 40 tahun itu adalah detik-detik yang paling buruk. Bermaksud nilai harga dolar tu berada di keadaan yang sangat kritikal. Okey. So, Bank Pusat Amerika telah mengambil langkah untuk memastikan nilai dolar ni tidak hilang di mama inflasi. Yang mana kalau katakan nilai dolar ni jatuh disebabkan inflasi, dia akan memberi masalah yang sangat besar kepada Amerika dan juga negara-negara serantau ataupun ekonomi global lah, senang cerita. Kalau sepanjang krisis ekonomi, kalau kita lihat yang tercetus daripada masalah dalaman Amerika ni, dia end up akan menjejaskan secara global sebenarnya. Sebab apa? Sebab saiz ekonomi Amerika tu yang sangat gegasi. Yang banyak negara di dunia ni bergantung kepada ekonomi Amerika. Ekspor dan import dia bergantung kepada Amerika, dan dia punya reserve simpanan negara juga diletakkan dalam amount dolar. So kat situ, bila katakan dolar ni crash, dia akan bawa satu malapetaka yang sangat buruk lah. Jadi pada ketika itu, Federal Reserve dah ambil langkah untuk menurunkan kadar inflasi ni dengan menaikkan kadar faedah bagi pinjaman. Bank loan ataupun interest rate yang kita bagikan. Interest rate ni dinaikkan secara mendadak. Jadi pada waktu tu 9.1 berjaya diturunkan, turun. Sepanjang bulan. Bila kata ada update bacaan CPI, sentiasa menurun walaupun nilai dia sikit, sehinggalah ke bulan lepas 3.3. Tak pernah ada kenaikan. Daripada bulan Ogos sehingga ke bulan lepas. Ogos tahun 2022 sehingga ke bulan lepas, berlakunya penurunan untuk CPI secara, kita boleh katakan secara berturut-turut. Tak ada kenaikan. Tetapi boleh kita lihat untuk bacaan pada bulan ini diramalkan ada kenaikan daripada 3.0 kepada 3.3. Sebelum tu saya nak bagi tahu apa sebenarnya target Bank Pusat. Kan hari tu 9.1 tahun lepas. Bank Pusat ni nak turun sampai berapa? Sampai zero ke? Jawapan dia tidak. Bank Pusat hanya memerlukan inflasi ni untuk turun ke paras 2.0% saja. 2.0% itu adalah target asal Bank Pusat. 2.0 tu boleh dikatakan Bank Pusat dah boleh menarik nafas lega lah. Untuk
dia punya masalah inflasi. Tetapi kita lihat bacaan bulan lepas 3.0. Berapa je beza 3.0 nak capai tujuan 2.0 ni? Hanya 1.0 saja perbezaan. Tetapi 1.0 ni, berita minggu lepas memberi kejutan kepada kita. Yang mana walaupun penurunan hanya 1.0, okey, sebelum ni 9.1 nak turun kepada 3.0, satu penurunan yang sangat besar. Dan turun hampir 6.1% secara orang kata apa, konsisten. Turun setiap bulan berturut-turut. Tetapi kenapa daripada 3 nak pergi 2 ni? Okey, berlaku masalah. Masalah apa? Okey, masalah ni kita detect pada minggu lepas punya, bukan minggu lepas, bulan lepas punya FOMC. Okey, untuk turun 1 ni pun, untuk pergi ke paras 2%, pengurusi Bank Pusat. Okey, pengurusi Bank Pusat Amerika, Federal Reserve. Kalau kat Malaysia ni dia punya jawatan lebih kurang seperti Gubernur Bank Negara lah. Menyatakan untuk pergi ke 2% ni, sasaran dia ambil masa sekurang-kurangnya 2025. Okey, untuk turunkan nilai 1% ni, maybe akan capai pada 2025. Padahal dalam masa kurang daripada setahun dia berjaya turunkan 6.1%. Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk turun 6.1%. Tetapi kenapa 1% yang terakhir ni akan makan masa yang lama. So dekat sini ada pelbagai orang kata apa, pelbagai masalah dalaman yang timbul sebenarnya. Kalau kita nak huraikan tu panjang. Tapi senang kita katakan, dengan kenaikan kadar faedah yang terlalu drastik menyebabkan ekonomi Amerika ni semakin tenat. Dan dia juga mencetuskan masalah kelembapan ekonomi dalam Amerika. So dekat situ, sebarang perubahan harga barang, okey, akan ambil satu waktu yang lama. Disebabkan pasaran terlalu, orang kata apa, kekurangan volume. So sebahagian perubahan harga barang tu sangat susah untuk berlaku. So that's why dia katakan 1% ni agak susah untuk dicapai. Yang mana kita tengok forecast dia 3.3. Maksudnya bulan ni akan ada kenaikan. Kalau katakan keluar seperti apa yang dipredikkan, iaitu 3.0 naik kepada 3.3, itu merupakan, okey, itu merupakan kali pertama dalam sepanjang tempoh, okey, gerakan Bank Pusat untuk menurunkan kadar faedah. Ini akan memberi satu kejutan kepada pasaran. Okey, dekat sini apa yang kita bias yang kita akan nampak adalah satu, ketika naiknya CPI ni dia akan menyebabkan dolar mengukuh. Sebab apa dolar mengukuh? Sebab okey, dalam konsep pergerakan harga barang, okey, kalau harga barang tu meningkat, bermaksud demand dalam pasaran juga meningkat. So bila demand meningkat, bermaksud okey, mata wang nilai dia pun akan meningkat. So itu dia punya kesan awal ataupun short term punya impact, dia akan menyebabkan harga dolar ni untuk mengukuh. Macam mana dengan long term punya impact? Okey, long term punya impact ada dua sisi. Okey, sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif untuk dolar, kemungkinan dengan peningkatan CPI ni mengukuhkan lagi, okey, pendirian Bank Pusat untuk menaikkan kadar faedah pada bulan hadapan, iaitu September. Yang mana untuk menaikkan kadar faedah ni akan menyebabkan nilai dolar untuk terus mengukuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan CPI ni akan mencetuskan kerisauan dalam pasaran, yang mana adakah tindakan Bank Pusat ni akan berjaya pada akhirnya ataupun hanya separuh jalan. Tak sampai paras 2%, CPI ni meningkat balik. So yang tu dia akan mencetuskan kebimbangan dalam pasaran dan menyebabkan dolar untuk melemah. Tetapi yang kita lihat, more kepada dolar ni mengukuh disebabkan apa? Disebabkan para pelabur kemungkinan akan berminat untuk melihat, orang kata apa, Bank Pusat untuk menaikkan lagi sekali. Okey, kadar faedah, walaupun kadar faedah ni berada di tahap yang agak tinggi sebenarnya. Bukan agak tinggi lah, memang dah tahap yang tinggi. Di paras 5%. 5.5%. Itu adalah satu paras yang tinggi lah. Kalau dinaikkan lagi, okey, bermaksud akan ada, orang kata apa, tekanan lagi untuk ekonomi dalam Amerika. Okey, so itu untuk CPI, yang mana CPI untuk pertama kalinya kita lihat kemungkinan ada penambahan walaupun sikit, 3.3% untuk CPI teras lah.
okey, CPI tahun ke tahun. Okey, year to year punya CPI. Itu untuk CPI. Kemudian untuk PPI, apa yang kita lihat dekat sini, PPI juga ada penambahan. Okey, 0.1 akan bertambah kepada 0.2. Okey, ini juga akan menjadi indikator awal kepada CPI yang akan datang. Okey, kemungkinan juga akan menyebabkan penambahan untuk CPI disebabkan kos harga barang untuk produce sesuatu produk juga meningkat. Jadi harga akhir produk tu juga akan meningkat. Itu dia punya konsep logik dia lah. Okey, dan consumer sentiment kemungkinan akan ada penurunan indeks daripada 71.6. Sorry, bukan penurunan indeks. Pertambahan indeks daripada 71.6 akan bertambah kepada 71.7. Yang mana pertambahan indeks ni akan menyebabkan nilai dolar untuk semakin mengukuh. So itu adalah orang kata apa, overall. Okey, secara keseluruhannya kalau kita nak lihat sekali pandang, okey, kita go through untuk news pada minggu ini, yang mana minggu ini kemungkinan pergerakan besar harga emas ni kita akan detect di penghujung minggu. Okey, disebabkan apa? Disebabkan high impact punya news dirilis di penghujung minggu ini. Jadi kita akan bagi tumpuan pada penghujung minggu lah, pada hari Khamis dan juga hari Jumaat untuk sebarang pergerakan yang besar dilakukan oleh harga emas. Okey. Itu untuk fundamental kita pada malam ni. Ada apa-apa soalan tak? Siapa ada soalan untuk fundamental kita pada malam ni? Ataupun nak kita proceed terus ke technical analysis? Ada tak soalan untuk fundamental? Ataupun kita nak proceed terus ke technical? Siapa boleh bagi cadangan? Kita proceed ataupun ada soalan untuk fundamental? Kalau ada soalan, kita bagi laluan untuk soalan dulu. Proceed please, proceed. Okey. Okey. Ramai yang minta proceed, maksudnya tak ada soalan lah. Okey. Kita terus proceed ke technical harga emas. Ramai yang tak sabar-sabar nak menunggu ni. Sebab tunggu lama. Okey. Yang mana setiap minggu masuk, okey, ada yang tanya, harga emas dah sesuai beli ke? Harga emas dah sesuai beli ke? Dah di harga yang menarik ke? Kan? Ramai yang bertanya sebab menunggu dah lama ni. Menunggu dah lama. Dah berapa bulan dah tunggu? Hampir 3 bulan dah tunggu. Yang mana pergerakan harga emas ni kalau kita lihat dalam sepanjang tempoh 3 bulan kebelakangan ni, pergerakan harga emas membuat satu pergerakan kita panggil sebagai downtrend. Downtrend tu apa? Downtrend tu maksudnya harga emas ni turun secara konsisten. Itu kita bagi dia trend. Okey, dia turun, dia naik dan dia turun lagi. Okey, dia turun, dia naik dan dia turun lagi. Itu adalah pergerakan downtrend kita bagi. Okey, sejak daripada bila? Sejak daripada Mei. Kalau kita lihat dalam chart ni, paras tertinggi yang dicapai pada tahun ni adalah pada awal bulan Mei. Okey, awal bulan Mei, iaitu pada paras $2,080. Bukan tertinggi sepanjang tahun ini, tertinggi sepanjang sejarah manusia. Kenapa boleh katakan sepanjang sejarah manusia? Adalah disebabkan you tengok balik overall data harga starting daripada fiat sistem diperkenalkan. Kita boleh bandingkan daripada zaman yang menggunakan emas sebagai currency lah, sebab yang tu tak ada mata wang yang dipekkan kepada emas. Okey, kita lihat pada zaman yang start mata wang wujud yang tidak lagi bersandarkan emas, iaitu wujudnya fiat system. Okey, sejak wujudnya fiat system pada 1971 sehingga ke hari ini, harga emas yang dicatatkan paling tinggi, okey, bersandarkan dolar adalah pada bulan Mei tahun 2023, iaitu di paras $2,080 per ounce. Okey, $2,080 per ounce ni kalau katakan dalam nilai gram berapa dolar per gram? Siapa boleh ceritakan pada saya tak? Sekejap, saya check. Kalau kita tengok dolar per gram di paras 63
$4.9 per gram. Itu paras paling tinggi. Okey, sepanjang sejarah mata wang fiat dicipta. Okey, dan harga telah turun ke paras dia hari ini, iaitu pada paras berapa? 1939. Itu adalah harga yang dicatatkan pada hari ini. Okey, ada penurunan berlaku. Penurunan sebanyak berapa peratus? Okey, penurunan hampir 6 ke 7%, yang mana titik paling rendah dia mencapai ke paras 8%. Okey, adakah penurunan ni masih lagi berlaku, masih lagi berlangsung? Jawapannya ya. Kenapa? Apa sebab dia? Penurunan ni masih lagi berlangsung disebabkan sekarang ni emas telah memasuki fasa correction. Okey, untuk kita cerita tentang pergerakan harga emas ni, okey, based on teori, kita ada dua fasa utama. Dua cycle utama ataupun dua kitaran utama untuk harga emas. Kitaran pertama kita panggil dia sebagai motif. Pergerakan motif, iaitu pergerakan trend yang sangat besar. Kedua, kita panggil dia sebagai kitaran korektif ataupun correction untuk pergerakan motif tersebut. Maksudnya pergerakan dia akan berlawanan lah. Okey, dia naik dan turun. Turun tu adalah correction. So sekarang ni harga emas berada dalam fasa correction. Memasuki fasa correction. Okey, naik. You kata harga emas berada dalam fasa correction. Bila harga emas buat motif tu? Boleh bagi tahu tak bila harga emas buat motif? Sebab you kata tadi, untuk correction berlaku, motif kena berlaku dulu. Bila harga emas tu buat motif? Boleh bagi tahu tak? Boleh ceritakan tak bila harga emas tu buat motif? Sebab untuk correction ni berlaku kena ada motif dulu. Okey, jawapan dia boleh. Bila harga emas tu buat motif? Harga emas buat motif, okey, perasan tak? Pada penghujung tahun 2022 sehingga ke pertengahan tahun 2023, harga emas naik secara drastik, betul tak? Perubahan harga emas naik sangat besar. Harga emas boleh dikatakan setiap bulan melakukan pendakian, naik dan naik. Betul tak? Okey, daripada penghujung tahun 2022 sehingga pertengahan tahun 2023. Jangan cerita tahun 2022 punya suku pertama dan suku kedua lah, sebab ia tu adalah suku penurunan dia. Yang ni cerita tentang suku penghujung suku ketiga dan suku keempat tahun 2022 dan pertengahan tahun ini. Macam mana pergerakan harga emas? Pergerakan harga emas adalah seperti yang you tengok ni, iaitu ada label uptrend tu kan. You nampak ada anak panah, dia tulis uptrend tu. Itu adalah pergerakan harga emas sejak daripada penghujung tahun lepas, bulan 9 sehingga bulan Mei tahun ini. Uptrend. Dan uptrend inilah yang dikenali sebagai motif yang saya sebut tadi, cycle motif. Okey, uptrend inilah yang menunjukkan dia adalah cycle motif. So cycle motif ni dia telah tamat pada bulan Mei hari tu. So untuk jawapan kenapa harga emas tengah membuat penurunan dan 3 bulan masih lagi buat penurunan adalah harga emas sedang memasuki fasa correction. Sebab apa? Sebab ini adalah nature pergerakan di mana correction dan juga motif ni saling berganti-ganti. Okey, siap correction dia akan sambung balik motif. Siap motif dia akan buat correction. Okey, fasa ni akan sentiasa berganti-gantian. So sekarang ni motif telah siap cerita dia pada bulan 5. So sekarang ni cerita untuk korektif. So yang kita nak bincangkan ni, cerita untuk korektif ni dah selesai ke belum? Dah tamat belum cerita untuk korektif ataupun cerita dia masih lagi ongoing? Masih belum tamat. So untuk tahu cerita dia dah tamat ke masih ongoing ke, kita kena tahu karakter pergerakan penurunan ni. Kalau cerita pasal korektif ni, dia ada karakter. Macam mana karakter dia? Okey, karakter dia yang boleh saya beritahu, karakter utama dia yang kita boleh nampak untuk corrective cycle, karakter ni macam ni. Apa maksud garisan ni? Tak faham lah Nek. Okey, saya letak label. Okay. Ada 3 pergerakan besar you akan nampak sepanjang corrective. Pergerakan pertama adalah pergerakan A, iaitu dia turun dulu. Lepas dia turun tu dia akan naik sikit, iaitu B. B ni cerita dia dah complete dah. Okey, bulan lepas dah complete. Ada yang ambil risiko, okey, sebab B ni high risk, dia dah untung. Dia tak berani ambil risiko, tak apalah. Dia nak tunggu kat next movement. Next movement bila? Next movement untuk C.
So C ni, bila tamat C ni maksudnya tamatlah jalan cerita untuk korektif. Seterusnya yang tadi uptrend tu. Uptrend untuk apa? Uptrend untuk motif. Itu cerita seterusnya. Itu episod yang akan datang. Sekarang ni kita nak settle kat episod ni masih ada lagi 3 siri. Okey, A dah complete, B dah complete, sekarang ni C. C ni masih belum complete. Dia tengah ongoing. Ongoing untuk C. So C sekarang ni berlaku penurunan. That's why you lihat, okey, dalam 2-3 minggu kebelakangan ni, okey, kalau you monitor harga emas secara mingguan, you nampak harga emas ni turun. Okey, minggu ni turun lagi. Okey, minggu depan turun lagi. Okey, minggu yang akan datang, okey, potensial ni turun lagi. Disebabkan apa? Disebabkan dia tengah buat the final pergerakan correction, iaitu untuk C. C ni sampai mana naik? Boleh tak kita buat projection? Pergerakan C ni sampai mana? Jawapan dia boleh. Okey, kita punya measurement tool untuk kita jangkakan. Dia bukan 100% akan sampai dekat kawasan tersebut, tapi jangkaan dia dengan dia punya probability sangat tinggi lah. Okey, more than 70% probability untuk harga tu sampai di kawasan yang kita tetapkan daripada ukuran yang kita buat ni. Iaitu di kawasan berapa tu? Okey, di kawasan kotak hijau ni lah. Okey, kawasan dia lebih kurang 1800 hingga 1615. Ini adalah kawasan untuk penamat wave C tu. So apa? Okey, dengan ada kawasan ni, apa kebaikan dia? Apa tindakan kita dekat sini? So kawasan ni you boleh jadikan dia sebagai monitor zone. Monitor zone apa? Monitor buy zone. Sebab tadi banyak yang tanya kan, masuk market outlook ni sebab nak tahu buy zone dekat mana yang disuggestkan untuk beli, terutamanya produk GAE. Jadi saya bagi disclaimer, ini kita highlight for GAE ya. Kita tak berbicara untuk GSA convert kepada GCA. Sebab GSA convert pada GCA, dia punya the whole setup adalah lain. Okay, GSA nak convert kepada GCA, harga sekarang ni masih adalah harga yang terbaik untuk you convert. You jangan risau. Harga sekarang ni masih harga terbaik untuk convert. Walaupun you katakan harga nak turun, okay, masih lagi harga terbaik untuk convert. Jangan risau. Okay, sebab dia adalah setup yang berlainan. Kalau ada masa saya akan ceritakan setup GSA kepada GCA, nak convert ke GCA. Kenapa saya katakan masih lagi harga yang terbaik? Yang tu nantilah. Okey, sekarang kita fokus pada GAE dahulu. Okey, for GAE, disebabkan GAE ni kita nak ambil orang kata apa, keuntungan di pergerakan harga emas. Kalau naik sikit pun kita nak ambil keuntungan. So kat itu kita perlu yang kita panggil sebagai sharp entry. Itu kita panggil sebagai sharp entry lah. Dia tak perlu sharp sangat, tapi at least kita berada di kawasan yang betul. Iaitu kawasan yang macam mana? Kawasan, saya ambil contoh di kawasan yang sini. Walaupun sini adalah kawasan high risk pada waktu ketika tu, tapi ini kawasan yang kita nak. Iaitu kawasan yang beli, kemudian harga naik, dapat bagi kita break even dan kita dapat terminate. Settle. Kita tak perlukan kita nak dapat point yang kat sini, tak perlu. Tapi kita perlukan at least the zone. Kawasan. Sebab dapat point boleh, tetapi kalau kita bagi point, tak semua orang boleh catch up. Kalau you tengok tu point tu berapa lama dia stay. Sekejap je. Maybe 1 minit dia. Kan? Maybe 1 minit dia. Dia dekat that point. Lepas tu harga dah naik dah. Terlepaslah you level. So kita provide the zone. The zone ni maybe lama lah dia masuk kan. 2-3 hari, 2-3 minggu. So ramai yang boleh catch up. So ini adalah zone by zone kita. 18.00, 16.15 untuk zone you monitor. Untuk you pasang strategi. Dekat macam mana you nak staging. Kan? Berapa unit you nak staging. Ataupun kalau ada yang tanya saya, Nek, saya ni terlalu banyak lah. Capital saya terlalu besar. Saya target untuk the next. Kalau ikut pergerakan harga ni turun. The next saya nak masuk untuk produk ni, okay, melebihi 200. Kan 200 position. Okay, melebihi 200 position. Okay, sempat ke saya nak buat layering dan saya nak atur 18, 00, 16, 15 ni. Kalau ikut pada plan saya tak sempat kena zone yang besar lagi. Okay, tak apa. Okay, you boleh starting tapi you kena monitor lah. Okay, you perlu berhati-hati monitor sebab this price pun harga akan buat penurunan lagi. Okay, tapi you nak buat staging awal tak apa. Disebabkan you ada capital yang besar. Boleh monitor di 18.50. Okay, monitor saja. Okay, monitor dulu. Kita tengok dia punya action pergerakan macam mana. Kalau katakan ada
tanda-tanda yang kita dapat seperti perubahan trend atau apa semua, okey, boleh execute awal 18.50. Tapi kalau tak ada tanda-tanda tu, saya lebih advise untuk tunggu at this price. Sebab dia tak jauh dah. Okey. 19.37 nak pergi 18.00. Sekejap je. Kalau you tengok hari tu 20.80, hari ni dah 19.37. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan tu lama naik. Yes, itulah pergerakan dia. Okey, dia takkan sampai masa dalam sehari. Okey, dia akan ambil sedikit masa lah. So dekat situ, kepada dalam ni investor-investor yang bijak, okay, you pun dah ada experience macam mana pergerakan harga emas ni, okay, you susun you punya strategi macam mana, kan, macam mana, okay, untuk sampai ke kawasan tersebut, apa strategi yang you akan buat, bila dah sampai, apa strategi yang akan buat, okay, start susun daripada sekarang. Sebab daripada dulu saya katakan, strategi planning tu adalah yang paling penting. Okay, you nak beli dekat mana dan nanti you nak terminate kat mana. Jangan katakan kita ada idea untuk beli, ada idea strategi beli saja, tapi tak ada strategi untuk keluar nanti. Kalau tak ada strategi untuk keluar, dia beli, dia simpan, harga naik pun dia tak keluar lagi. Sebab dia tak ada strategi. Di harga mana yang kita target. Kalau saya memang akan pasang you punya strategi. Berapa persen keuntungan yang you nak. Kita ada projection untuk kenaikan. Yang tu nanti kita akan ceritakan. Berapa persen kita project untuk kenaikan. So, berapa persen yang you nak? Ada kadang-kadang kita projek pergerakan kenaikan adalah 14%. Tapi dia kata, okay, 5% dah cukup untuk dia. Okay, you ambil 5%. Dan the next strategi apa? Kalau katakan naik 5%, ada lagi baki 9%. Adakah you akan buat pembelian lagi sekali? Itu semua strategi masing-masing. Dia personal. Okay. So, kita hanya advice untuk pergerakan harga je. Okay, boleh sampai situ? Ada apa-apa soalan tak untuk technical ni? Ini adalah kita punya technical review kita, iaitu sekarang ni harga emas masih lagi membuat penurunan. Kita target harga emas tu untuk mencapai ke paras 1,800 tak lama dah. Dah tak lama dah. Sabarlah. Okey, dah tak lama dah, dekat dah tu. Okey, untuk sampai 1,800. Okey, ada apa-apa soalan tak? For now, kalau macam saya sendiri pun, saya share saya punya personal action saya adalah saya fokus kepada GCA. Saya banyak buat GCA dalam 2-3 minggu ni, 2-3 bulan ni saya banyak buat GCA. Sebab kita nak berbelanja kan, kita buat GCA. Walaupun saya katakan harga emas turun, saya tetap buat GCA. Sebab apa? Sebab dia punya setup adalah yang berlainan. Nanti kalau ada masa saya akan kongsikan GCA punya strategi macam mana. Tapi for GAE, okay, based on saya punya advice, masih lagi bukan waktu yang sesuai. Sebab kalau you beli sekarang, you akan memang high priority, you akan floating untuk satu jangka masa dulu. Sebab apa? Sebab pergerakan harga sekarang bias kepada downtrend. Macam tu. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk technical analysis kita? Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak? Siapa ada soalan untuk kita punya technical analysis ni? Ada soalan? Maybe pergerakan you tak faham ke? Ada tak? Ataupun semuanya clear untuk paras harga, untuk pergerakan dia? Okey, ada soalan tak? Okey, untuk hari ini punya pergerakan, kalau you lihat harga emas pada hari ini turun sebanyak negatif 0.46%. So dia turun lagi lah. Okay, so harga emas hari ini membuat penurunan lagi. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada soalan, boleh saya tamatkan untuk sesi market outlook kita pada malam. Mr. Naik, next week lepas technical, boleh session untuk GCA strategi je? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okey, dia bukan strategi GCA, tapi saya nak cerita kalau GCA ni dia bukan strategi lah. Dia adalah analisis, technical review, tetapi untuk produk GCA. Dia berlainan. Untuk GAE, kita matlamat kita nak mencari kenaikan 4%. Kita tak kisah dekat mana pun, at least kenaikan kita nak 4%. Harga tengah turun ke, harga tengah buat kenaikan, kita nak ada 4% punya probability kenaikan. Itu adalah GAE punya strategi.
Okey, untuk GCA ni lain. Disebabkan apa? Disebabkan kita punya spread berbeza, disebabkan kita bila spread beza ni kita punya break even level berbeza. So strategi dia lain. So insya-Allah minggu depan kalau ada masa saya akan buat short series lah untuk GCA. Okey. So saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya pada malam ni untuk